Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pagi, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar sejarah. Sambung daripada kelas-kelas seterusnya. Okay, tanpa bertebak masa, hari ini kita akan masuk sambung iaitu 1.6 tafsiran dalam sejarah. Okey, apa itu dipanggil tafsiran dalam sejarah? Okey, tafsiran sejarah bererti kita mengulas sesuatu fakta sejarah yang ada kaitan, maksudnya sumber-sumbernya. Maksudnya tafsiran sejarah ni apabila berlaku awak bercerita kisah kehidupan awak, peristiwa sedih, gembira kepada kawan baik, kepada kawan BFF, pada mak awak, pada pak awak, pada ibu apa, itu dipanggil tafsiran sejarah. Maksudnya awak telah mengulas, menceritakan, menerangkan kisah kehidupan awak tu kepada seseorang. Itu dikaitan bererti menerangkan, itulah panggil tafsiran sejarah, iaitu bererti kita mengulas satu fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengannya. Okey, tengok bahagian B. Mengapakah wujud perbezaan tafsiran dalam sejarah? Okey, tafsiran tentang suatu peristiwa sejarah yang sama mungkin berbeza antara sejarawan, tapi berbeza dari segi sebab pemilihan sumber, perbezaan pandangan, perbezaan ideologi atau tujuan penulisan. Contohnya macam ni. Awak dah cerita kepada kawan awak, contohlah awak cerita kepada kawan A. Kemudian kawan A ni bagi pendapat, oh kau kena patut gini, kena buat macam ni. Oh ya ke? Oh kau kena sepatutnya buat A. Kemudian awak pun bercerita kisah sejarah awak tu kepada kawan B. Oh, salah ni. Kau kena buat macam ni. Bukan. Mesti buat macam ni. Baru dapat hasil dia B. Itu dia panggil perbezaan pandangan, perbezaan ideologi. Ideologi ni bermaksud maksudnya berbeza pendapat, fikiran, idea. Itu panggil ideologi lah. Ataupun pemilihan sumber yang pelbagai. Betul contohlah macam pilih antara kawan dengan ibu bapa, mereka sumber yang berbeza lah. Mereka kawan akan bagi pandangan yang berbeza dan ibu bapa akan beri pandangan yang berbeza. Maksudnya kita menggunakan sumber yang berlainan, ibu, bapa dan kawan. Kemudian tujuan penulisan tu sebenarnya dia untuk kaitkan dengan objektif ataupun lebih tepat menjadi matlamat. Apa tujuan awak bercerita kepada seseorang, supaya awak rasa dibantu, dapat rasa simpati, dapat rasa ringan beban, dapat hilangkan kekusutan, dapat rasa berkongsi perasaan gembira itu bersama dengan orang. Macam itulah. Sebab itulah matlamat seseorang. Sebab itulah ada perbezaan dalam tafsiran sejarah. Okey, kemudian C, apakah kepentingan tafsiran dan sejarah? Ialah yang pertama, menggalakkan kita menggunakan pelbagai sumber. Jadi sumber apa? Kawan ada, ibu bapa pun ada kan? Dalam penulisan bagi menghasilkan kajian yang mempunyai bukti yang kukuh. Maksudnya, okey, bila ada pelbagai pandangan, awak punya orang kata pengalaman tu semakin mahal. Maksudnya mahal ni bukan duit, tapi mahal tu maksudnya ia lebih berharga. Maksudnya contohnya, okey, kau telah buat kesilapan ni, jadi mungkin akan datang kau tak akan buat kesilapan yang sama. Macam itulah, sebab ada pandangan yang berbeza telah mengajar kita sesuatu. Okay, yang kedua, mengajak kita menilai sesuatu peristiwa yang sama tetapi dilihat dari sudut yang berbeza. Macam tadi lah, ibu apa lain pandangan, lepas tu kawan-kawan pun pandangan yang lain, berbeza. Kemudian yang ketiga, mendorong kita berfikiran terbuka dan kritis. Terbuka, terfikir maksudnya bila kita dah nampak pandangan orang lain tu, kita akan nampak jalan dia, masalah kita. Contoh, kau tak pandai buat matematik, telah ceritalah pada kawan lain, kawan ajar lain, kemudian ibu bapa pun ada ajar lain. Maka kita fikir, oh, untuk selesaikan matematik ni, cara dia adalah seperti ni. Okey, dah faham. Macam itulah contohnya. Contoh tau, ni contoh. Dan kritis dalam mengkaji satu peristiwa dengan menggunakan pelbagai sumber sejarah. Okey, kemudian apakah contoh? Okey, contoh dalam tafsiran sejarah.
Okey, kita baca dalam bahagian D. Bagaimana kita mentafsir peristiwa penentangan Haji Mat Hassan bin Munas atau dikenali sebagai Tok Janggut di mana di Pasir Putih, Kelantan. Pengkaji tempatan melihat faktor kebangkitan beliau disebabkan oleh penentangan peraturan cukai tanah dan hasil hutan yang diperkenalkan oleh pihak British yang telah membebankan orang ramai. Bagi pengkaji barat pula, Tok Janggut dianggap sebagai pemberontak. Nampak tak? Tok Janggut ni dalam negara kita dikenali sebagai jaguh lah. Sebab dia berani menentang British untuk menyelamatkan orang-orang kampung yang ditindas. Sebab apa dia tindas? Sebab yang pertama adalah peraturan cukai tanah dan hasil hutan yang dikenakan oleh British. Tetapi tengok pula dari segi barat. Barat telah menganggap Tok Janggut ni sebagai pemberontakan. Nampak tak? Dua pendapat yang berbeza. Macam itulah. Macam tadi contoh, dua pendapat daripada segi bapa dengan kawan. Dia berbeza. Okey, kita tengok kejap. Kita tengok muka surat sebelah. Okey, inilah contoh, ini adalah gambaran di mana ia perjumpaan persidangan. Kejap Okey, ini adalah contoh di mana perjumpaan Raja-Raja Melayu dengan British. Dubar ni merupakan pembentukan majlis raja-raja pada masa itu. Kemudian gambar ini yang merupakan mesyuarat antara majlis raja-raja dengan orang besar Melayu untuk membincangkan hal-hal politik lah, hal-hal pasal agama, adat istiadat dan berkaitan dengan orang Melayu. Yang contoh dia lah. Okey, kemudian jelaskan bahagian tafsiran dalam sejarah. Kita akan sambung bahagian seterusnya, iaitu kepentingan mempelajari sejarah. Maksudnya why you kena belajar sejarah. So why you kena belajar hadap benda ini. Okay, yang pertama adalah supaya ia dapat mengenal asal usul. Okay, nampak ni, yang pertama adalah mengenal asal usul kita. Kita ni berasal di mana, kenapa berlakunya Malaysia, kenapa terbentuknya Malaysia. Dekat situlah dia dipanggil asal usul, supaya kita kenal keluarga kita, negara kita, adat istiadat, tradisi dan budaya bangsa kita. Kemudian yang kedua adalah kita mengambil iktibar. Maksudnya ambil iktibar. Kenapa berlaku penentangan? Sebab apa berlaku penentangan? Ia telah memberi satu kita pengajaran dan iktibar daripada peristiwa yang lalu. Mereka yang tidak mempelajari sejarah kemungkinan akan mengulangi kesilapan yang sama. Sama macam tadi lah, saya bagi contoh dalam awak punya tafsiran sejarah kan. Contohnya awak telah membuat kesilapan dalam matematik, tapi awak tidak merujuk pada sumber yang berlainan. Okay, bila awak tak rujuk pada sumber yang berlainan, awak main langgar je tembok benda yang sama. So awak akan melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Maksudnya awak akan, matematik tu akan setakat situ, situ dan situ. Tapi berbeza kalau awak minta pandangan pada kawan, minta pandangan pada ibu bapa, awak akan nampak jalan. Oh, untuk lulus matematik adalah cara dia seperti ini. Okay, nampak tak? Orang yang tidak mengambil iktibar, dia akan mengulangi kesilapan yang sama. Okay, yang seterusnya, yang ketiga adalah memupuk patriotisme. Apa itu memupuk patriotisme? Maksudnya memupuk sifat yang suka pada negara. Supaya ni, sejarah ni mengajar kita menghargai warisan negara untuk dihayati oleh generasi akan datang. Maksudnya awak akan belajar sekarang, awak akan belajar, so dia akan kenal berterusan sehingga ke generasi yang seterusnya. Supaya dapat rasa cinta daripada negara. Kenapa orang dulu sanggup bersusah payah untuk menjaga negara kita, negara Malaysia. Jadi kita ni sebagai pelapis yang terbaru, awak lah yang paling pelapis paling muda. So generasi awak yang akan melindungi negara kita daripada penjajah yang lain. Okay, kita tengok seterusnya. Kita tengok seterusnya. Yang keempat adalah mengukuhkan perpaduan. Okay, mengukuhkan perpaduan bermaksud
Pengetahuan sejarah amat penting pada generasi kini dalam meneruskan kesinambungan hubungan harmoni antara kaum negara kita. Sejarah juga mampu menjadi kesedaran kepada masyarakat dalam menjaga dan meneruskan adat, resam dan tradisi kita. Itu dapat jaga. Kemudian seterusnya adalah membangunkan negara dan bangsa. Kenapa nak bangunkan negara dan bangsa? Kerana melalui sejarah kita dapat mengekalkan kegemilangan yang dapat dicapai oleh negara. Kita juga lebih memahami budaya dahulu dan budaya kini untuk jadikan perbandingan bagi membangunkan negara pada bangsa akan datang. Kemudian yang terakhir adalah mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah. Kerana melalui sejarah, pemikiran kritis, iaitu pemikiran yang orang kata yang lebih logical, dan analitis maksudnya boleh analisis, maksudnya boleh menilai, dapat ditingkatkan. Di samping itu kita dapat membuat tafsiran terhadap sesuatu peristiwa. Sejarah juga mendorong seorang memahami peristiwa sejarah dengan lebih empati. Okey, habis sudah yang kita belajar dalam bab 1. Tengok sekejap je bab 1 telah habis. Okey, tengok apa yang telah kita belajar sepanjang bab 1 ni. Kita telah belajar satu pandangan sejarawan, betul kan? Kita belajar telah yang kedua, kita belajar pada masa silam ruang dalam sejarah. Yang ketiga, kita belajar dalam sumber sejarah yang itu terbagi pada dua. Ingat sumber sejarah, primer dan sekunder. Kemudian kita membuat kajian tentang penyelidikan dalam sejarah ini yang nombor 4. Okey. Kemudian kita telah hari ni kita belajar tafsiran dalam sejarah, kepentingan mempelajari sejarah. Okey, cukup 5 dan 6. Okey, habis sudah apa yang kita belajar dalam bab 1. Okey, saya nak awak buat dulu muka surat 21. Saya nak awak buat muka surat 1, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, buat sampai 1, 2 dan 3 dulu dalam buku tulis. Nanti kita awak pun dah dapatkan kertas apa ni orang kata modul. Dapatkan modul sejarah. Sekejap saya cari mana modul saya. Okey, modul ni. Dan ni kita akan bersambunglah dalam bahagian ni. Dalam modul ni awak dah dapatkan, semua dah dapatkan modul ni. Okey, kita akan sambung modul ini untuk lengkapkan latihan bab 1. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.